Baik, saya ingin terus saja bersama dengan Fairuz Jamaluddin. Fairuz adalah Exco Pemuda UMNO. Fairuz, Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara Lokman jemput saya hari ini. Fairuz, jutaan pengundi baru, jutaan juga pengundi muda yang memasuki dalam permainan mengundi pada tahun ini, pada kali ini. Selamat untuk kita katakan bahawa persepsi terhadap UMNO dan BN ini adalah parti legacy yang mungkin agak lama dan ada juga yang menggunakan perkataan seperti dinosaur. Jadi bagaimana strategi UMNO dan strategi BN untuk memikat pengundi-pengundi muda ini, generasi TikTok dan Facebook? Saudara Lokman, kalau saya boleh share tentang PRN Melaka dan PRN Johor. Baru-baru ni kita ada PRN Johor pada Mac 2022 dan pada November 2021 kita ada PRN Melaka. Pada PRN Melaka, UMNO menampilkan 87% muka baru dan ini termasuk muka baru dan juga orang muda. Di Johor, kita menampilkan 79% muka baru termasuk orang muda. Dan dalam dua-dua PRN yang lepas, pemuda kita berjaya hasilkan 12 adun. Dan 8 daripadanya adalah Exco, 6 daripada Johor dan 2 daripada Melaka, Exco Kerajaan Negeri. Di Melaka, oleh kerana strategi ini, kita memberi peluang kepada muka baru dan juga orang muda. Kita berjaya menang 21 daripada 28 kerusi di Dun Melaka ataupun 3/4, lebih daripada 2/3 lagi. Dan di Johor, kita menang 40 kerusi daripada 56 kerusi ataupun 70%. Lagi satu lebih daripada 2/3. Sebenarnya kalau saya nak share, saudara Lokman, UMNO kalau tahun 70-an dulu ataupun 60-an, 70-an, 80-an, kita sering menampilkan muka-muka baru. Itu biasa. Sebab kalau kita tengok sendiri, Tun Mahathir masa dia mula-mula bertanding pun umur dia 48 tahun. Tun Hussein On pada masa itu umur dia lebih kurang 48 tahun dan contoh banyak lagi lah pada masa itu pemimpin-pemimpin, semua pemimpin yang muda. Tetapi proses rejuvenasi itu, proses penukaran pemimpin itu tertangguh selama 22 tahun. Zaman Tun Mahathir. Sampai sekarang pun kalau tengok, Tun Mahathir masih lagi nak jadi Perdana Menteri dan masih lagi nak menjadi ahli parlimen Langkawi. Tapi oleh kerana ada penukaran pentadbiran, penukaran kepimpinan daripada Datuk Najib tukar kepada Datuk Zahid, sebelum tu zaman Pak Lah. Jadi penukaran pemimpin, regenerasi pemimpin menonjolkan muka baru tu akan diteruskan. Dan pada kali ini kita nampak memang secara bagi saya parti berani menampilkan muka-muka baru. Fairuz, menarik Fairuz membuat perbandingan dengan PRN sebelum ini. Sudah tentu kemenangan banyak berpihak kepada Barisan Nasional, itu kita tidak boleh nafikan. Tapi ramai yang mengatakan bahawa antara faktor utama Barisan Nasional menang di PRN Melaka, Johor dan sebagainya itu adalah kerana peratusan mengundi pada ketika itu rendah. Dan apabila kita berdepan dengan PRU bukan PRN, satu ialah di peringkat nasional kebangsaan berbanding negeri, dan nombor dua mungkin kalau kita jangkakan peratusan mengundi jauh lebih tinggi berbanding dengan PRN yang banyak dilaksanakan sebelum ini dalam suasana COVID-19 dan sebagainya. Melihat pada dua faktor ini, peratusan mengundi yang dijangka meningkat. Apa strategi perubahan strategi yang diperlukan oleh BN khasnya untuk memikat pengundi muda dan first time voters? Kita tahu, kita sedar bahawa ada PRN Melaka dan PRN Johor ni peratusan mengundi ni rendah. Ada orang katakan mungkin kerana pengundi-pengundi ni dah muak dengan politik dalam Malaysia. Tapi bagi saya suka nak menyalahkan Pakatan Harapan ni. Kerana mereka dulu pada PRU 14, mereka menjanjikan manifesto yang tak dapat ditunaikan. Mereka pada masa itu, bagi saya lah, kita nampak sentimen pada masa itu tidak suka kepada Barisan Nasional. Jadi mereka mengharapkan Pakatan Harapan untuk menggantikan Barisan Nasional. Tapi akhirnya yang berlaku, kerajaan yang ada ni gagal.
ini adalah kerajaan yang telah menipu rakyat. Jadi dalam masa 22 bulan telah nampak uh, topeng sebenar ataupun muka sebenar Pakatan Harapan ni. Untuk Barisan Nasional, bagi saya nampak kerajaan yang ada ni, yang pertamanya, kita telah menyekat lompat parti ni untuk menarik balik pengundi-pengundi untuk mengundi supaya tak ada lagi isu lompat parti. Ada parti itu yang semua ahli parlimennya melompat daripada parti-parti lain. Yang keduanya, kita telah parlimen telah meluluskan undi 18 tahun secara automatik. Dan di peringkat Barisan Nasional ataupun di peringkat Pemuda UMNO Malaysia, kita dah tetapkan struktur. Ada struktur yang tetap untuk pengkaderan. Apabila ada pengkaderan ini bermaksud kita menarik ahli-ahli baru dalam UMNO Siswa, Kelab Putera, Skuad Sabil, BNYB. Jadi sebenarnya kita menggalakkan anak-anak muda ni untuk terbabit dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung sedikit masa lagi. Ya, menarik apa yang Fairuz sebut tadi berkenaan dengan pengundi atau rakyat yang sudah fed up dengan politik, kerana itu membawa kepada soalan saya yang seterusnya. Memang ramai juga yang fed up dengan kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu kerana mereka banyak perkara dalam manifesto tidak dapat dilaksanakan. Itu betul. Tapi untuk berlaku adil, ada juga kelompok yang mungkin fed up dengan gabungan seperti Barisan Nasional kerana ada yang berpersepsi bahawa Barisan Nasional membantu menumbangkan kerajaan melalui langkah Sheraton pada tahun 2020. Jadi, bagaimana strategi BN untuk memikat pengundi yang sudah fed up yang kelompok ini, yang mungkin mempunyai persepsi bahawa kalau saya undi pun tak ada beza selepas ini? Saudara, saya kena betulkan sedikit fakta tu, Saudara Lokman. Sebenarnya apabila jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2020 atau Februari 2020 oleh kerana Tun Mahathir letak jawatan tu, bukan gerak ataupun konspirasi daripada Barisan Nasional ataupun parti lain, tidak. Ini kerana Tun Mahathir letak jawatan pada Februari 2020. Dan pada masa itu, UMNO, semua ahli parlimen UMNO dan semua ahli parlimen Barisan Nasional dan UMNO di peringkat Perhimpunan Agung UMNO, kita sebenarnya mendesak untuk membubarkan parlimen. Sebab pada masa itu, apabila kerajaan ini telah jatuh, yang penting adalah untuk mendapat mandat rakyat kembali. Tapi pada masa itu, kes COVID terlalu tinggi pada Februari 2020. Jadi, kita tak ada pilihan lain kecuali membentuk satu kerajaan lain yang dijanjikan akan dibubarkan setahun selepas itu. Apabila selesai isu COVID, apabila kita selesai menangani isu COVID dengan dah vaksin dan sebagainya. Tapi oleh kerana kerajaan yang ada ni diteruskan dan kita tukar pula kepada kerajaan yang dipimpin oleh UMNO, dan sehingga hari ini, inilah bagi saya ini masa yang paling sesuai untuk kita bubar parlimen.